Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada tengah hari ini untuk menyambung PDP online STAM dalam subjek hadis. Hadis kali ini ialah hadis yang ke-16, tajuk Ar-Ridha bi ni'matillah ta'ala, redha dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza nazara ahadukum," apabila seseorang daripada kamu melihat ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan rupa paras ataupun fizikal, falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya. Dan bila kita perhatikan di dalam hadis ni, mensyaratkan bahawa cara kita untuk mengatasi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekurangan kepada kita, maka kita hendaklah melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Allah memberikan kepada setiap hamba akan kelebihan dan kekurangan sebagai ujian. Allah akan menilai hakikat keimanan hambanya. Adakah dia benar-benar bersyukur dengan kelebihan ataupun bersabar atas kekurangan yang diberikan. Hadis ini menunjukkan cara bersyukur dan sabar dengan ujian seperti kemiskinan dan musibah, dengan cara falyanzur ila man huwa asfala minhu, iaitu memandang kepada orang yang lebih dhaif ataupun yang lebih rendah daripadanya. Yang kedua, ma'anil mufradat. Man fuddila alaihi ay zada anhu fil mali wal khalqi, kelebihan diberikan kepadanya dari segi harta dan juga rupa paras ataupun fizikal. Yang kedua, wal khalqi bi fathil kha mu'jamah, iaitu kha yang ada titik, mu'jamah, lawan kepada muhmalah. Muhmalah tu yang tidak ada titik. Ai suratu yuhtamalu an yadkhula fihi auladu wal atba'u wa kullu ma yata'allaqu bi zinatil hayatid dunya, iaitu rupa paras ataupun fizikal, kemungkinan ia termasuk dengan anak-anak, wal atba, dan juga keturunan, dan semua yang berkait dengan perhiasan kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, falyanzur ila man huwa asfala minhu ay fil mali wal khalqi, tengok kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Tengok dari segi apa? Iaitu dari segi harta dan juga rupa paras. Contoh soalan yang berkaitan dengan hadis mufradat ini, mal muradu man fuddila alaihi fil hadis, iaitu zada anhu, diberi kelebihan kepadanya dari segi harta dan juga rupa paras.
mal muradu khalqi fil hadis, iaitu as-surah ataupun aulad ataupun atba atau ma yata'allaqu bi ziyanatil hayatid dunya. Mal muradu man huwa asfala minhu fil hadis, ay fil mali wal khalqi, ataupun fi aulad wa atba. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan mabahisul arabiyah. Kita tengok dulu i'rab secara ringkas matan hadis. Yang pertama, iza isim isyarat, nazara fa'il madi, ahadukum fa'il kepada nazara, wa huwa mudaf, kum mudafun ilaihi, ila huruf jar, man isim mausuf fi mahalil jar kepada illa, fuddila fa'il madi majhul, dhamir huwa naib fa'il kepada fuddila, alaihi jar majrur, fi huruf jar amalil majrur, wa watah al-khalqi itu maktuf. Okey, ma i'rab falyanzur. Jawab syarat makhrunu bil fa wujuban. Asbab li'annahu jumlatan talabiyah. Al-lam fil fi'li falyanzur lamul amr. Yanzur mudhari' majzum. Jawab syarat kepada jumlah syarat iza nazara tu disertakan dengan fa wujuban. Bila kita kena tengok dia kena serta dengan fa apabila jumlah syarat tu dia sama dengan jawab syarat tu. Contohnya kalau fa'il madi sama fa'il madi, masa tu tidak perlu masukkan fa. Dan apabila nazara tu fa'il madi, yanzur tu fa'il mudhari', maka disitulah perlu wujuban, wajib disertakan dengan pa. Pa jawab syarat tu. Dan sebab tu kerana dia adalah jumlah talabiyah, bukan jumlah khabariyah, talabiyah ataupun insaiyah. Dan disertakan falyanzur tu dengan lam fa'il, lamul amal, yang mana kerja lam amal tu dia majzum fa'il mudhari'. Sebab itulah selepas dia tu dia kena majzum, sukun mudhari' majzum. Okey, yang kedua, i'rab asfala. Asfala tu mansub ala zarfiyah ataupun maf'ul fi. Maksudnya kita baca bil fathi ala zarfiyah. Ataupun yang kedua, boleh juga kita baca dengan asfalu, khabar kepada huwa, huwa asfalu minhu, maka dia baca asfalu bi raf'un ala khabariyah. Okey, seterusnya kita tengok asyarhu wal bayan. Bima ya'muru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syakhsa allazi yanzuru ila man huwa fawqahu fil mali wal khalqi wa limaza. Kenapa Nabi menyuruh asy-syakhsa seseorang dia melihat kepada orang yang di atasnya dari segi harta dan rupa paras? Limaza. Okey. Ya'muru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syakhsu allazi yanzuru ila man huwa fawqahu fil mali wal khalqi. Yang pertama, an yanzura ila man huwa asfala minhu fihima, iaitu fil mal wal khalqi. Dia hendaklah melihat kepada orang yang bawah daripadanya ataupun yang lebih rendah daripadanya, ataupun yang lebih dhaif daripadanya. Sebab dia liyakuna zalika da'iya lahu ila syukri,
supaya dia mendorongkan dia kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, asani wala yahtakiru wala yantakisu nikmatullah taala alaihi. Yang kedua, dia tidak meremehkan ataupun melekehkan dan tidak merasa sikit dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya majaa fi sahih Muslim fahuwa ajdiru la tazdadu nikmatullah alaikum. Dia sepatutnya tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu. Okey, jadi kesimpulan syarah di sini, Nabi menyuruh untuk tengok dari segi harta dan rupa parah tu, kita kena tengok orang yang lebih daif, kerana akan mendorongkan kita supaya bersifat syukur. Yang kedua, supaya kita tidak memperlekeh dan merasa kurang dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ma asara mutaratibu ala nazari syakhsa ila man huwa afdalu alaihi fil mali wa khalqi wa ma ilajuhu. Apa kesan apabila seseorang itu melihat orang yang lebih daripadanya dari segi harta dan rupa paras. La raiba inna syakhsa iza nazara liman huwa afdalu minhu fil mal wa khalqi lam ya'man an yu'assara zalika fihi bi izdira'i ni'mati wa ihtiqariha. Dia tidak akan merasa aman dan perkara tersebut akan memberikan kesan an yu'assara zalika, akan memberi kesankan kepadanya apabila dia melihat orang yang lebih daripadanya, biizdira'i, dia akan merasa lekeh dengan nikmat, wa ihtiqariha, dan juga dia akan merasa remeh ataupun kurang. Fa ilajuhu, penawar dia, obat dia, an yanzura ila man huwa asfala minhu. Ia hendaklah melihat orang yang berada di bawah daripadanya ataupun orang yang kurang daripadanya. Natijah fayarda bi nikmatillah, ia akan merasa redha dengan nikmat Allah Subhanahu taala, wa yusallimu, dan dia terima dengan qada Allah Subhanahu taala. Kita tengok contoh bagaimana sahabat Nabi Sayyidina Ali ketika dia bersama dengan Fatimah, apabila dia bangun pada pagi tu mencari makanan, tak ada rumah dia makanan, kemudian dia keluar daripada rumah, dan bila dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang ada kebun, jadi orang Yahudi tu menyuruh dia menimba air itu dan diberi upah sebiji tamar. Sehingga Sayyidina Ali itu melaksanakan kerja itu sehingga letih dan bekak tangan dia, dan akhirnya dia mendapat hasil daripada kerja dia tu. Dan apabila dia pulang, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya diberikan kepada Rasulullah tu, kemudian dia bawa balik. Dan walaupun dalam keadaan yang miskin begitu, maka sahabat reda dan syukur dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita tengok kepada wa ma qala al-Imam Ibn Battah fi zalika. Qala Imam Ibn Battah la yakunu ahadun ala hali sayyi'atin min ad-dunya illa wajada min ahliha man huwa aswa'u halan minhu. Qala Ibn Battah, tidak ada seorang pun ala hali sayyi'atan, dalam keadaan hidupnya yang susah ataupun yang buruk di dunia ni, melainkan dia akan mendapati
min ahliha, daripada ahli keadaan orang yang susah tu, man huwa aswa'u halan minhu, orang yang lebih susah keadaannya daripadanya. Bila dia tengok kepada dalam dunia ni, memang ada yang lebih susah daripadanya. Fa iza ta'ammala zalika, apabila dia perhati demikian, alima anna ni'matullah ta'ala wasala alaihi duna kasirin mimma fuddila alaihi min ghairi amrin aujabahu. Bila dia perhati demikian, maksudnya bila dia tengok ada orang yang lebih susah daripada dia, maka dia tahulah, alima, bahawa nikmat Allah SWT wasala ilaihi, yang sampai kepadanya, duna kasirin, bukan semua orang yang dapat. Seperti dia yang mana diberi kelebihan kepadanya, min ghairi amrin aujabahu, yang mana bukanlah satu perkara yang wajib kepadanya. Contohnya kalau kita tengok orang yang ada kenderaan mewah, kita bawa motosikal, kita tengok orang yang lebih rendah daripada kita yang berjalan kaki. Dan ataupun bila kita berjalan kaki, kita tengok walaupun kita berjalan kaki, tidak ada kenderaan, ada orang yang lebih susah daripada kita, yang mana dia tidak boleh berjalan, dan dia berkursi roda. Dan nikmat yang diberikan kepada kita yang boleh berjalan tu, berbanding dengan orang yang tidak boleh berjalan, bukanlah satu perkara min ghairi amrin aujabahu, perkara yang wajib. Apa yang mewajibkan kita boleh berjalan menyebabkan orang lain itu tidak boleh berjalan. Di situ bila kita menyedari perkara itu tersebut, faya'zumu ikhtibatuhu bizalika, maka besarlah kegembiraan dan keseronokan kita dengan perkara tersebut, kerana kita mendapat nikmat berbanding dengan orang lain yang lebih kurang, lebih dhaif daripada kita. Seterusnya, hal yajuzu li syakhsi yanzuru ila man huwa afdalu minhu fid din. Yajuzu li syakhsi yanzuru ila man huwa afdalu minhu fid din. Harus bagi seseorang melihat orang yang lebih baik daripadanya dari segi agama, likai yaqtadi bihi, supaya dia mengikuti dengannya. Dari sini, kalau dari sudut agama, kita kena tengok orang yang lebih atas. Kalau dari sudut dunia, kita tengok orang yang lebih bawah. Dari segi agama, tujuan untuk kita melihat orang yang lebih atas supaya kita mengikuti dengannya. Janganlah pula kita kata, kalau kita tengok orang yang di atas tu semaya sunat, semaya tahajud, kita kata bila kita semayang fardu cukup 5 waktu, kita kata kita tengok orang yang di bawah ada yang tak cukup semayang. Dia tidak kena dari situ, dia kena tengok dari segi agama orang yang lebih atas, orang yang lebih hebat, orang yang lebih tu, maka kita supaya kita mengikuti dengan perbuatan dia. Kemudian bayanu fadlus sabiri dengan syakiri, kelebihan orang yang bersabar dan juga orang bersyukur. Qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-akhar sifat asy-syakiri as-sabiri kama inda Tirmizi min hadis Amr bin Shu'aib marfu'an. Sesungguhnya telah Nabi SAW telah menerangkan di dalam hadis yang lain sifat orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, sebagaimana riwayat daripada Tirmizi daripada hadis Amr bin Shu'aib marfu'an, khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Dua perkara, man kanata fihi,
yang ada padanya, katabahullah, Allah akan tuliskan kepadanya orang yang bersyukur dan juga bersabar. Wa man lam takuna fihi, dan orang yang tidak ada padanya dua perkara tersebut, lam yaktubhu Allah syakiran wala sabiran, Allah tidak akan menuliskan dia sebagai seorang yang bersyukur dan juga orang yang tidak bersabar. Okey, dua perkara tersebut iaitu yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, orang yang melihat dari segi agama, ila man huwa fawqi, orang yang berada di atas, melihat kepada orang yang di atas untuk dia mengikuti dengannya. Dan perkara yang kedua, wa nazara fi dunyahu, orang yang melihat dari segi dunia tu, ila man huwa dunahu, orang yang berada daripada bawah daripadanya. Fahamdillah, maka dia muji Allah Subhanahu Wa Taala alama faddalahu, apa yang diberikan kurniaan kepadanya, kataballahu syakiran sabra, Allah akan menuliskan kepadanya orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Okey, dalam hadis ini menerangkan bahawa untuk apabila seorang itu mencapai dua perkara, iaitu dari segi agama dia kena tengok orang yang di atas, dari segi dunia dia kena tengok orang yang di bawah, maka Allah akan tuliskan dia sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Okey, kemudian pengajaran hadis, uzkur islaini mimma yurshidu ilaihi al-hadis. Yang pertama, ni'amullah fil anfusi wa fil afaqi la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat-nikmat Allah pada jiwa atau pada seseorang itu, dan juga wa fil afaqi, dan kepada semua orang, la tu'addu, tidak dapat dikira, dihitung, wala tidak dapat dikira, dan juga wala tuhsa, dan tidak dapat dihitung. Yang kedua, pengajaran yang kedua, man nazara ila man huwa fawqahu fil mali wal khalqi asara zalika alaihi, orang yang melihat man huwa fawqahu, yang melihat kepada orang yang berada di atasnya dari segi harta dan rupa paras, asara zalika alaihi, akan beri kesan kepadanya. Perkara tersebut akan beri kesan kepada dia. Sama ada dia akan merasa iri hati, hasad dengki dan sebagainya. Yang ketiga, dawaun man iqtaqasa ni'amallah ta'ala wa ihtaqaraha an yanzura ila man wadunahu fil mali wal khalqi, obat ataupun penawar kepada orang yang rasa kurang dengan nikmat Allah Subhanahu taala dan merasa remeh, hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih bawah daripadanya dari segi harta dan juga rupa paras. Yang keempat, yajibu an nanzura ila man huwa fawqana fid din linaqtadi bihi, wajib dia melihat kepada orang yang di atas dari segi agama supaya dia mengikuti dengannya. Dan yang kelima, nahyu an izdira'i ni'ami wa ihtikariha wa intiqasiha, dilarang merasa lekeh ataupun remeh terhadap nikmat dan juga rasa kurang, rasa remeh, wa ihtikariha, dan juga merasa kurang sedikitnya daripada sedikitnya nikmat Allah berikan kepadanya. Itu adalah pengajaran hadis. Paling kurang kena ingat 3 lah, 3 pengajaran hadis. Okay, ini contoh-contoh soalan hadis. Jawab 3 soalan saja daripada bahagian ini. Mana format baru tu dia tidak ada dah soalan pilihan, wajib jawab semua hadis 3 soalan. Dan satu soalan tu dia akan bagi 2 hadis. Contohnya soalan awal alif dan ba,
berdasarkan hadis ni, soalan yang pertama, mal muradu biqauli an-nabi SAW man fuddila alaihi darajatani. Yang kedua, ma mawqif fi i'rab falyanzur fil hadis darajatani. Kemudian soalan ba, ma asar mutaratibun nazara syakhsa ila man huwa afdal alaihi fil mali wa khalqi darajatani. Dan yang kedua, uskur isnaini mimma yufsida ilal hadis. Mana markah penuh dia adalah 10. Jadi saya setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.